بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه وعلينا وفيهم ومعهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ريح الجنة يوجد من مسيرة 500 عام ولا يجدها من طلب الدنيا بعمل الآخرة، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keizinannya, limpahan rahmatnya, taufiknya serta hidayahnya yang memberikan kepada kita kesempatan, ruang demi ruang, peluang demi peluang, sehinggalah di saat ini masih lagi Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemampuan untuk berada dalam keadaan majlis ilmu, majlis yang diberkati Allah, majlis yang dituntut untuk kita sama-sama berada pada majlis ini agar para malaikah turunnya dengan menebarkan sayap-sayapnya, tanda keberkatan yang Allah berikan kepada majlis seperti ini. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian, InsyaAllah malam ni kita nak sambung balik pengajian kita yang kita berhenti pada tahun lepas. Tahun lepas macam jauh punya kan. Kita berhenti tahun lepas orang sambung tahun ni balik. Dia macam cuti lama. Baik tuan-tuan, yang kita berhenti pada tahun 2022 pada bulan 12 yang lepas. Malam ni tuan-tuan kita sambung balik kita punya perbincangan, diskusi kita berkaitan dengan kitab Penawar Bagi Hati ini. InsyaAllah tuan-tuan, kitab ini kita nak sambung balik supaya sama-sama kita dapat khatam, kita dapat habiskan. Moga-moga harapan kita tahun 2023 ini kitab ini akan dikhatamkan, bukan dikhatankan. Khatam tu bagi cantik lah, bagi habis khatam dekat ni kan, potong tuan-tuan. Kita berhenti kat mana itu? Boleh? Sewajarnya bagi mereka yang muka surat apa? Betul. Saya punya muka surat duk ada kita berhenti pada melawak kan? Betul tak? Kita berhenti yang pujian yang selamat tidak dilarang. Betul. Tapi itu hari ini nak start tu sewajarnya bagi mereka yang 46. Okey, pujian yang selamat betul-betul. 19 hari 12 2022 kita berhenti. Betul-betul kita berhenti. Kita catat dah, cuma dia tak buka muka surat tu. Tak jumpa. Duk jumpa kata gua kata bagi kira point tu. Yang tu tepi juga. Baik tuan-tuan, InsyaAllah malam ni kita sambung balik pada bab tentang pujian yang selamat tiada dilarang. Sebelum ni kita dah baca tentang dua kebinasaan atas kepujian. Kita berhenti kan hari tu kan. Apakah dua kebinasaan atas pujian yang diterima? Satu ialah terjadinya padanya ta'bur dan ujub, yang mana kedua-duanya itu menjadi sebab bagi kebinasaan. Orang yang suka dipuji ataupun orang yang mendapat pujian, risiko dia ialah dia boleh jadi takbur, dia boleh jadi ujub. Maksudnya ujub ni apa? Megah pada diri sendiri. Apabila dia mendapat pujian, dia seronok, dia suka, dia rasa syok,
bila mana orang puji dan puji dia. Ada orang yang suka dipuji, bahaya dia apa? Kerana orang yang suka dipuji, dia juga senang dijatuhkan. Tuan-tuan, suka dipuji, bagi orang yang bijak, dia boleh guna orang yang suka dipuji ini untuk dijatuhkan. Bagi orang bijak, dia akan tengok orang tu, orang syok orang kena puji sekarang, dia boleh manipulasikan orang itu. Sebab tu tuan-tuan, bahaya orang yang suka guna puji dan mengharapkan orang puji dia. Kata Nabi SAW, qata'ta unuqa sahibak, sebenarnya pujian itu engkau potong kepala kawan kamu. Sebenarnya pujian itu qata'ta unuqa sahibak, kamu potong kepala kawan kamu sebenarnya puji. Sebab apa? Dia boleh jadi binasa kepada orang yang dipuji. Keduanya binasa ialah apa? Ia suka cita dengannya, maka ia lemah daripada mengerjakan ibadat dan ia redha daripada dirinya sendiri. Jadi orang yang redha atas diri sendiri dia kan, tapi dia tak lemah nak buat ibadat ni, lemah. Sebab apa? Dia rasa cukup dekat tu. Hang ibadah hang bagus dan zikir hang berapa? Mari kita ni kita buat online, kita online kita online. Buat ni, mari ada kita ni hari ni pun ada kita punya abang Syajahan kita. Dia teman sambil duk tekan tu, sambil duk tekan like tu, sambil zikir. Itu cadangan yang baik kalau orang buat amal ni dapat pahala buta kat abang Syajahan ni. Kan? Betul. Dia duk tekan like tu sambil zikir. Allah subhanallah sambil tekan like. Oh tuan-tuan, banyak mana dia duk like tu dengan zikir. Tuan-tuan, zikir, dia nak like dalam siapa pun, dalam ceramah mana dia dengar live, dia zikir Allah Astaghfirullah, dia duduk like. Tuan-tuan, itu satu bentuk yang besar rahmat Allah nak bagi dia. Baik tuan-tuan, sambung. Jadi orang yang suka dipuji, dia lemah nak buat ibadat. Sebab apa? Dia seronok orang puji dia, maka dia terhenti ibadat dekat itu je. Kekuatan dia dekat itu je tuan-tuan. Baik. Kemudian yang ke-46 yang disambung hari itu. Pujian yang selamat tiada dilarang. Pujian yang selamat tiada dilarang. Adapun jika yang memuji dan yang dipuji itu sejahtera daripada kebinasaan, maka tiada dilarang memuji itu. Bahkan terkadang yang menjadi sunat. Bukan semua pujian itu dilarang. Boleh sekiranya orang yang dipuji dan orang yang memuji itu dia dapat kontrol, dia dapat menjadikan sejahtera atas pujian itu. Dua-dua boleh terima. Yang memuji itu ikhlas, yang menerima pujian itu tidak terpengaruh dengan pujian yang diberikan ke atas dia, maka selamat dia. Selamat dia. Nabi kita SAW bersabda, "Law wuzina imanu Abi Bakrin bi imanin nasi, la rajaha imanu Abi Bakrin." Sekiranya ditimbang iman Abu Bakar radhiyallahu anhu dengan iman sekalian manusia keseluruhannya, nescaya lebih berat iman Abu Bakar. Iman Abu Bakar as-Siddiq kalau digabungkan semua iman para manusia, hebat lagi iman Abu Bakar as-Siddiq. Dan sabda Nabi SAW, "Laulam ub'ath la bu'itha ya Umar." Jikalau aku tidak dibangkitkan, nescaya engkau akan dibangkitkan wahai Umar. Nabi kata kalau aku tak dilantik jadi Rasul, hanglah Umar akan jadi Rasul. Rasulullah SAW menunjukkan banyak memuji para sahabat. Nampak tak? Puji para sahabat kerana ia mengetahui yang demikian itu menambahkan lagi kerajinan mereka dan ia tiada menjadikan mereka membesarkan diri dan ujub. Nabi tahu para sahabat ini dilatih. Dia orang jenis lagu mana? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq digelarkan dengan nama As-Siddiq, satu kepujian untuk dia. Yang membenarkan, yang memberi gelaran itu Nabi kita SAW. Satu gelaran besar untuk Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq.
Tuan-tuan, maka Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, adakah dia rasa macam megah ke apa? Tidak. Dia macam tu juga. Kezuhudan dia, kelebihan dia, kezuhudan yang Allah bagi dekat dia, tuan-tuan, masya-Allah tabarakallah. Zuhud Abu Bakar As-Siddiq. Tuan-tuan, dia orang kaya. Dia orang kaya. Tuan-tuan ingat para sahabat lekeh ya? Kita duk fikir para sahabat ni kira laih ya. Memang cerai habis ya. Mesti pakaian dia koyak-koyak. Mesti para sahabat ni duit tak ada. Mesti para sahabat ni orang susah. Tuan-tuan, para sahabat mereka tak susah. Sebab apa mereka tak susah? Sebab para sahabat radhiyallahu ajma'in wa radha alaihim ialah kelompok manusia yang kaya di akhirat, bukan kaya di dunia. Kekayaan dunia infak untuk akhirat. Infak. Sayyidina Uthman bin Affan kaya orang, kaya gila. Itulah kan, kaya gila. Sebab apa? Kekayaan Uthman bin Affan, tuan-tuan, dia boleh membela orang yang susah daripada orang yang kaya. Yahudi surrender dekat dia dengan kebijaksanaan orang kaya lagi bijaksana. Jadi orang kaya biar jadi bijaksana, jangan jadi orang kaya mangkuk ayun. Jadi orang kaya tak cerdik, tuan-tuan, susah. Kaya tak tahu nak buat apa. Buat live gambar pun menari-nari dia orang gila. Tuan-tuan, itu orang kaya yang tak cerdik. Tak tahu nak buat apa dah, hidup depan gambar menari-nari dia orang gila. Jadi kaya, tuan-tuan, pakai emas daripada ujung kepala sampai ujung kaki saja jalan nak tunjuk orang. Itu, tuan-tuan, memang kaya tapi gila. Kaya gila lain, kaya tapi gila pun ada juga. Tuan-tuan, ni Sayyidina Uthman bin Affan, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, orang kaya tapi bijaksana. Bijak menggunakan kekayaan untuk urusan akhirat dia. Infak habis. Waktu Sayyidina Uthman bin Affan, dia beli telaga daripada Yahudi. Tuan-tuan, telaga Yahudi, tuan dengar cerita tu kan? Macam mana Sayyidina Uthman bin Affan, apabila Nabi kata dekat dia, Sayyidina Uthman, siapa-siapa, Nabi habaq kepada para sahabat, siapa-siapa yang dapat beli telaga daripada Yahudi ini, sebab Yahudi ni, tuan-tuan, dia memang kapitalis. Yahudi, tuan-tuan, dulu kini dan selama-lamanya dia kapitalis. Apa dia buat? Dia cat telaga tu milik dia, dia cat pula, tuan-tuan, mahal. Beli ayak daripada Yahudi tiap hari. Nabi kata tak boleh jadi, sebab miskin, orang miskin pun hang kerah, orang kaya pun kerah. Maknanya hang betul-betul tekan pada orang-orang susah. Nabi kata baik, wahai para sahabat aku, siapa-siapa yang dapat membeli telaga ini, maka bagi dia satu muhabban rumah bin mahliga dalam syurga. Para sahabat, tuan-tuan, Sayyidina Uthman tak tunggu dah. Saya dengar pada cerita ni, tuan-tuan, ada di kalangan kita pun perangai buat dan dia petau tentang kelebihan ini tentang infak. Sama satu cerita, tuan-tuan, bila Sayyidina Uthman dengar macam ni, apa dia buat? Terus direct tak tunggu dah. Ya Rasulullah, aku nak beli. Nabi kata apa? Hampir deal dengan Yahudi. Bila deal dengan Yahudi kata apa? Yahudi kata, Dani, aku nak minta kepada kamu nak beli telaga. Yahudi kata apa? Sorry, tak boleh. Aku nak beli daripada kamu, berapa harga kamu nak letak? Yahudi, tuan-tuan, saja letak harga yang sangat tinggi, yang tak masuk akal. Itu pun dia kata apa? Setuju harga ni? Sayyidina Uthman kata apa? Setuju. Oh, kalau kamu setuju, baik. Tapi dengan syarat kita share setengah-setengah. Maksudnya kamu hanya memiliki separuh daripada telaga ni, separuh aku. Nak kira lagu mana? Sari hang guna, sari aku guna. Oh, macam tu. Maknanya dia duk ingat Sayyidina Uthman nak ambil untung atas ayak tu. Satu hari hang ambil untung, satu hari kau ambil untung. Yahudi kata, wah, dah lah aku dapat duit lagi, satu amount yang besar. Habis tu pula aku dapat lagi ambil sewaan, ambil beli, orang beli ayak, aku dapat beli lagi, aku dapat lagi. Oh, kira-kira kaya. Wow. Sebab wow betul kan? Jamal Pak Tongko. Kira kaya betul kan? Wow. Dia ingat kira dia pandai kan? Tapi bukan ni, kata orang Islam kaya lagi bijaksana.
Apa Sayyidina Osman buat? Baik, kalau gitu deal. Okey, cantik, sign agreement. Hari waktu ketika mana turn Sayyidina Osman bin Affan, apa Sayyidina Osman buat? Dia kerah semua orang Islam yang nak ambil, baik Islam ke yang Yahudi ke, siapa ke nak ambil ayat ni. Prepare siap-siap untuk hari itu. Lihat. Betul tak? Kalau selalu orang ambil 3 tong, hari ni ambil 6 tong untuk hari esok jadi. Oh tuan, Yahudi duduk tepi tu tengok, alamak dia ni ambil seorang ni habis ayat ni 6 tong ni. Duk esok mai turn Yahudi nak ambil untung, siapa pun tak main. Sebab apa? Orang nak ambil hari pertama dah. Dia nak kata apa? Dia nak kata Sayyidina Osman ni tak adil pun. Tak, dia kata tak adil. Aku ikut syarat hang. Lama kelamaan tuan-tuan, tak sampai apa-apa lama, Yahudi kata apa? Dan ni macam ni lah, aku jual semua kat hang. Dia nak jual kat aku, harga berapa? Tak, harga tinggi. Sorry, aku tak mau beli. Siapa demand sekarang? Sayyidina Osman juga demand. Dia jual dengan harga paling murah Sayyidina Osman. Nak ambil duit kat hang, melingkup ni, lagu ni aku punya. Sekarang, tiap-tiap hari minum. Tuan-tuan, nampak tak? Cerdik tak? Tu orang kaya lagi cerdik. Orang kaya lagi bijak. Satu hari tuan-tuan, saya dengan Ustaz Syafiq, kami nak kutip dana untuk buat PA system. Jangan ingat, di kalangan kita tak ada orang yang buat macam Sayyidina Osman. Satu hari kami masa tu Merdeka tu lepas nak kutip dana nak buat PA system di sekolah Mahad Al-Masyhur Al-Islami. Ini dikutip mula-mula buat malam tu, buat forum di Masjid Sungai Pinang. Malam tu kutip, alhamdulillah dapat. Tapi nilai dia 19,800 lebih kurang harga PA system tu. Tuan-tuan, Ustaz Syafiq pun umum, kami pun promo, alhamdulillah dapat. Besok pagi tu subuh ada satu lagi forum di Masjid Sungai Tiram. Apa 4 mamu sekali dengan Allah Yarham Ustaz Nana kita. Sekali dengan Ustaz Nana. Tuan-tuan, dalam kita punya forum tu tuan-tuan, last tu Ustaz Syafiq dengan saya umum kata kami nak kutip dana untuk buat PA sistem di Mahad Al-Masyhur Al-Islami. Nilai dia, kami tak abang nilai berapa tuan-tuan, infak lebihnya kita akan masuk dalam tabung kebajikan dan tabung surau. Tapi memang tak cukup lah. Malam tu kutip baru dapat 2,000 kot. Nak ambil dapat dekat 20,000. Jadi tuan-tuan, besok pagi harga Masjid Sungai Tiram ni, habis tu mai seorang tuan-tuan, saya kenal dia duduk ikut kami, biasa ikut umrah saya dengan Ustaz Syafiq. Dia ni datuk, tapi tuan very humble. Dia kata jangan panggil datuk, saya panggil dia abang. Memang orang sangat rendah diri tuan-tuan, duduk tepi tiang pakai jubah, relax tuan-tuan, masya-Allah. Kita duk ingat tak ada di kalangan kita perangai macam Sayyidina Osman. Sayyidina Osman dengar-dengar terus berobot sebab untuk orang Islam. Tuan-tuan, apa dia buat? Dia mai kat tepi. Dia kata, Ustaz, Pak Mak sihat je Ustaz? Tanya Ustaz boleh? Tadi berapa ni nak buat sistem tu? Dia kata dekat dia 19,000 lebih kurang 20,000 lah. 19,000 lah apa? Quotation tu lah. Macam ni lah Ustaz, saya bagi semua orang lah. Dia kata banyak tu bang, banyak tu. Dia tak apa, saya bagi semua. Saya nak bagi semua lah, tak apalah. Dia kata kalau macam ni lah, abang macam ni. Semalam kami dah kutip, hari ni pun ada kutipan dekat Masjid Sungai Tiram. Jadi abang kami kira sekali lagi, saya akan maklum kat abang balance tu berapa abang bagi. Dia kata tak payah, saya bagi semua sekali, yang baki tu masuk dapur surau. Allahu Akbar. Ini orang-orang soleh. Ini orang tuan-tuan tak tahu apa yang Allah nak bagi kat dia. Dia kata apa? Dia kata saya baru lepas buat operasi jantung. Saya baru buat operasi jantung. Dalam satu hadis Nabi kata apa? Dawu mardakum bisadaqah. Ubati penyakit kamu dengan banyak bersedekah. Orang ada sakit, banyakkan bersedekah. Orang banyak penyakit, banyak sakit,
Nak mengelak sakit, banyakkan sedekah. Lagi banyak sakit, lagi banyak dia bersedekah. Sebab Nabi kata apa? Ini penawar bagi orang sakit. Maka tuan-tuan, abang ni tuan-tuan, dia mengiyakan apa yang Nabi sebut, apa yang Sayyidina Uthman kata, dia buat tuan-tuan sungguh-sungguh. Kita duk ingat zaman kita tak ada orang. Ada ramai orang macam ni. Ada ramai orang. Ada orang macam tu tuan-tuan, dia dengar berapa quotation nak buat jenis semua. Satu masjid nak buat berapa ni? Kita berapa? Lebih kurang dalam 786,000. Kita dah tak apalah, bagilah berapa banyak pun nak bagi. Ikut nak bagi ikut bumbung, nak bayar skru ke, nak bayar simen ke, bayarlah. Tak apalah, kita ambil seorang sikit. Tak apalah ustaz, 786,000 saya bagi semua. Saya bagi semua. Asalkan mudah urusan orang Islam. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Manusia ini ada lagi di zaman kita tuan-tuan. Sebab itu tuan-tuan tengok, walaupun banyak mana kemaksiatan yang manusia buat di muka bumi ini, masih lagi Allah menahan azab yang dulunya turun secara tunai kepada umat terdahulu, tapi tertangguh pada umat ini. Kerana apa? Ada lagi masyayikh rukab, ada lagi orang-orang tua yang masih lagi bertongkat, berpapah datang ke rumah Allah untuk bersujud dan rukuk. Ada lagi bahai muruttak, masih ada lagi binatang-binatang ternak yang ada belas kesian daripada manusia bagi makan, bagi minum. Wa atfalu rudda', masih lagi ada lagi kanak-kanak yang dikasih oleh ibu dia, diberi susu. Tuan-tuan, maka Allah menahan dari langit ini menjadi besi. Kalau tidak tuan-tuan, bawah ni jadi kuih baulu lah kita. Tuan-tuan yang merahmati Allah sekalian, sebab itu pujian yang diberikan oleh Nabi pada para sahabat bukan menjatuhkan ataupun membina keujuban, tapi pujian yang diberikan oleh para sahabat, oleh Nabi pada para sahabat, membina satu kekuatan kepada umat yang ke belakang ini. Dilihat satu persatu para sahabat Nabi SAW memperlihatkan apa yang ada pada diri mereka yang dibina oleh Nabi kita SAW. Nak tengok contoh Nabi, tengok pada para sahabat. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, apa yang dia tak buat? Dia buat semua benda tuan-tuan, sehingga kan di akhir hayat Nabi, di akhir di waktu Nabi dah wafat, dia tanya kat Sayyidatina Aisyah, "Ya Aisyah, apa lagi benda yang aku tak buat yang Nabi dulu buat? Kamu adalah isteri baginda Rasulullah, tolong abang kat ayah Ustaz, apa benda lagi yang belum ayah buat yang dulunya Nabi kita buat?" Sampai tahap itu soalan keluar. Tolong abang Ustaz, apa lagi? Kerana apa tuan-tuan? Nak mewajahkan wajah para sahabat itu dengan wajah Nabi SAW. Hari ni tuan-tuan, kita nak tunjukkan, nak mewajahkan kita seperti mana wajahnya Nabi SAW. Bukan muka, tapi wajah perwatakan seperti mana perwatakan baginda Rasulullah SAW. Ketegasan bertempat, kasih sayang ditabur dengan begitu indah. Ini Nabi kita SAW. Kasih sayang Nabi terhadap umat terletak di tempat dia. Percakapan Nabi indah, ditegas, tapi terasa jika diterima. Ini Nabi kita SAW. Senyuman Nabi terukir, dipandang musuh sebagai sinis, dipandang pada para sahabat sebagai kasih dan sayang. Ini Nabi kita SAW. Musuh tengok Nabi senyum, gerun tuan-tuan. Dalam senyuman itu ada kata-kata. Dalam senyuman itu terukir indah pada para sahabat. Orang para sahabat nampak kasih sayang itu terjelma pada wajah Nabi SAW. Sebab itu tuan-tuan, apa lagi kita nak di akhir zaman ini? Hanya satu saja tuan-tuan kita nak, mewajahkan wajah kita ini, diri kita ini seperti mana Nabi kita SAW. Baik, sewajarnya bagi mereka yang dipuji itu ada beberapa perkara. Ini dengar elok. Bagi yang dipuji, ini kena ada beberapa benda. Satu,
ia mengamat-amati pada kesudahan yang ditakuti, kerana terkadang seorang itu baik tetapi kesudahannya jahat. Orang yang dipuji, amatilah akan apa yang dipuji, supaya yang dipuji itu biarlah kesudahannya dengan apa yang dipuji. Jangan sampai yang dipuji itu pada ketika itu, tapi kesudahan akhir hayat dia bukan pujian tapi cercaan. Yang keduanya, ia mengamat-amati pada kebinasaan segala amalan kebajikannya. Tengok sama orang puji supaya tak hilang akan kebajikan yang kita buat. Kita dah buat benda baik, dah buat benda-benda baik tuan-tuan, tiba-tiba menerima pujian, terima pujian. Dalam pujian itu tuan-tuan ada kebinasaan. Yang keduanya, bahawa dia ingat kejahatan dirinya. Orang yang dipuji ingat sama, hampa ni puji aku, hampa tak tahu aku ni macam mana di sisi Allah. Allah ada poin yang ada. Ya Allah, hanya Engkau mengetahui akan kezaliman dan kejahilan aku, ya Allah, ke atas diri aku. Ni orang baik, ni orang baik. Orang puji dia, saya jangan tuan, saya banyak dosa, saya bukan orang baik tuan, saya minta maaf tuan, saya bukan orang baik. Tuan lagi orang baik ni, tuan doa saya untuk dapat jadi orang baik. Ni orang baik. Dengan orang puji kita, memang saya bukan nak cerita, ni saya nak abang. Orang puji diri tau, saya bukan nak kata lah yang tuan abang tu isteri, saya pun duk nampak dah memang saya macam tu. Orang puji dia tau, pandai lah, cerdik tu. Kata saya malu nak abang orang, tapi dah tuan nampak tu memang saya nak abang, memang saya cerdik pun, saya pandai. Mana abang orang malu, tapi dah tuan abang tu saya maksud terang memang saya pandai. Yang ni modekeh kepala, pegang orang tu modekeh orang sekali kepala, dia bicut satu sikit atas kepala dia boleh lepas. Yang ni yang mana syok kena puji ni, bahaya tuan. Pantang puji sikit, Pakcik sihat tu, pakcik umur pakcik. Ni satu benda ni, ni tu benda ni. Ang tak payah tanya lah umur orang. Antara benda yang tak patut tanya, jangan tanya umur orang. Ni duk main birthday, happy birthday to you duk main. Duk main lah. Tak payah tanya. Cukup lah tahu dia tu punya birthday, cukup lah. Nak ucap sana helwa, selamat hari lahir, tuan-tuan, disuruh. Kita disuruh sambut dah birthday. Boleh sambut tak? Boleh. Siapa kata tak boleh, jangan makan kek bang. Boleh sambut birthday, tapi jangan melampau. Jangan melampau sambut birthday tuan-tuan. Ambil ayam sparkling tu, goncang, buat panggil macam orang kain gelap. Happy birthday to you. Filem ni tunjuk cerita dah. Cerita apa? Dan cerita filem ni cerita apa? Tiga Abdul. Siapa tu? Nama dia? Ismit Ulam Raja. Kan, Ismit Ulam Raja. Dia nak sambut birthday dia, baru nak potong kek. Allah selamatkan kamu. Tengok Ahmad Ismu, Allah selamatkan kamu. Dia tunjuk pangai orang yang duk ucap ni selamat hari lain lebih-lebih ni, yang duk puji lebih-lebih ni. Allah selamat, semoga Allah selamatkan Ismit Ulam Raja. Allah tak ada potong, rebah dulu. Tuan-tuan, apa mesej nak sampai? Pasal hang banyak mana pun punya kekayaan, nak sambut birthday macam mana pun sambut lah. Tapi kalau ajal hang sampai, birthday tak nak sambut. Orang yang puji itu ramai, tapi ketika mana hang rebah jatuh, berapa ramai akan duduk keliling katil hang? Anak dia, itu pun anak dia buat apa? 3 orang anak, 2 je main, ada 3 orang anak,
Dua timbang pasal harta nak ambil bapak punya, yang seorang je nak bawa bapak pergi hospital. Apa yang nak tunjuk tuan-tuan? Nak tunjuk kata hang kaya, tapi jaminan hang untuk mendapat kasih sayang dari seorang anak, ada jaminan tak? Tak ada jaminan. Tak ada jaminan. Tuan-tuan dan puan rahmati Allah sekalian, Piramli bawa mesej. Walaupun cerita tu mesej dia besar. Dia cuba membeli seseorang. Dia pergi kepada kerajaan Turki Osmaniyah. Dia pergi dan cerita tuan-tuan. Lepas tu dia pakai ala-ala Turki moden. Tu dipanggil Turki moden. Pakai baju kot, pakai tarbus, pakai tie. Pakai tarbus ni tuan-tuan duduk di kepala, pakai tie, pakai kot. Kemudian jalan di mana pun, itulah pakaian dia pun. Hak perempuan pakai gaun besar. Pakai gaun besar ni jalan tuan-tuan macam orang putih. Tapi tengok si lelaki berpakaian macam orang nak jadi Nabi masjid. Tuan-tuan, itu pengaruh dulu tuan-tuan. Piramli mai dia pergi, dia tunjukkan pergi kepada kerajaan Turki Osmaniyah yang pada ketika itu nak jatuh dah. Dah jatuh dah tuan-tuan pada ketika itu Turki Osmaniyah. Dia cerita balik dalam cerita ada kisah yang terselit. Baik tuan-tuan. Yang keempat, bahawa ia menzahirkan kebencian bagi pujian itu serta dibencinya dalam hatinya. Orang puji dekat dia, jangan kata ni hanya orang puji aku, jangan cakap lagu tu. Tapi dalam hati dia, aku benci kepada pujian ini, kerana pujian ini tidak seperti mana yang dipuji sebenarnya. Kita tahu apa kita buat. Ui, bagus no. Tu tengok semayang ni kira boleh bangkit malam pun semua bagus ya. Tuan-tuan, dia tak tahu di belakang itu siapakah kita. Ada orang bangkit malam sebab dia tahu dosa dia banyak. Dosa dia banyak, dia bangkit malam tuan, merayu merintih kepada Allah semua-semua. Orang buat qiyamul lail, dia tak pergi. Dia tak pergi qiyamul lail. Dia kata apa? Saya tak pergi kot, tak apalah. Rupanya dia duduk sembahyang di rumah tuan-tuan. Sebab dia nak menghadap seorang-seorang dia Allah Subhanahu Wa Taala. Ada tu sebab tu tuan-tuan, orang yang kita buat qiyamul lail ke, buat program buat qiyamul lail lah. Kalau sembahyang fardu ni sudah cerita, kalau tak main ni memang teruk lah. Sebab memang wajib dia main. Tapi kalau cakap qiyamul lail dia tak main, jangan marah dia. Jangan kata dia apa-apa. Sebab apa tuan-tuan, ada orang duduk di rumah, dia buat qiyamul lail seorang-seorang dia sebab dia nak menghadap diri kepada Allah ni seorang-seorang. Yang main qiyamul lail berjemaah tuan-tuan sebab dia seronok, dia ada hati suka kepada doa orang ramai dan doa sama-sama. Ada orang dia mungkin tak tahu nak doa apa kepada Allah. Dan ada orang dia tak tahu dengan memimpin ketika mana dia buat qiyamul lail berjemaah, dia lebih seronok, lebih rasa dia punya rasa diri, confident dia terhadap diri dia waktu malam itu lebih ada. Ada orang dia bangkit malam kan, duduk seorang-seorang dia takut. Dia bangkit seorang-seorang, dia duduk pula kiblat pula menghadap tingkap. Lampu jalan duduk menyala, pokok mamplam duduk goyang. Dia duduk semayang, masa tengok pokok mamplam. Semayang Allahu Akbar, tengok pokok mamplam. Tengok pokok mamplam, tengok pokok mamplam kan. Tiba-tiba angin kuat sikit, buah mamplam tu menghayun macam tuan, dia lepas semua tu dia terus tidur. Bungkus badan tidur. Orangnya tuan-tuan, dia jenis takut. Ada. Tapi dia belajar pelan-pelan. Bangkit, buat 2 rakaat, lena balik. Sampai dia confident. Ada duit sikit, beli curtain tutup pintu semua, habis tak nampak orang pelan. Wallahu a'lam tuan-tuan, itu cara masing-masing. Dan dalam hal ini Rasulullah SAW menunjukkan dengan sabdanya, uhdu fi wujuhil maddahina at-turab. Maksudnya genggamkanlah dan lemparkanlah tanah itu ke muka orang-orang yang memuji. Nabi kata, hang duk suka puji orang sangat. Hang duk suka puji orang sangat kan? Jadi Nabi kata apa? Ambillah, genggamlah, lempak tanah tu. Dia puji lebih-lebih kan? Lempak dia, bagi dia berhenti tak? Dia berhenti daripada memuji. Dan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu yang dimuliakan Allah mukanya,
karamallahu wajhah. Bila dia dipuji, dia berkata, Allahumma ghfirli ma la ya'lamuna wa la tu'akhidni bima yaquluna waj'alni khairan mimma yadhunnun. Maksudnya, ya Allah, ampunilah bagiku apa yang mereka tiada mengetahuinya, dan janganlah engkau ambil salah terhadapku dengan sebab apa yang diperkatakan oleh mereka. Jadikan diriku lebih baik daripada apa yang mereka sangka. Ini tuan, Sayyidina Ali. Sayyidina Ali ni tuan, dia sangat sangat masyhur dengan kata-kata dia yang hebat. Kata-kata hikmah Sayyidina Ali ni banyak. Para sahabat ambil rakamkan tentang kata-kata hikmah Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Sayyidina Ali ni dia punya kebijaksanaan dia sampaikan. Baru ni saya dah sebut baru ni dalam beberapa kuliah juga. Berapa kita punya kuliah sebut tentang Sayyidina Ali. Baru ni kita punya Perdana Menteri yang ke-10 dia sebut dalam dia punya speech waktu malam raya. Dia sebut satu benda tu kan, pasal saya sebut tu pun kat masjid baru saya sebut. Balik caranya bagus ya, bagus tengok. Dia sebut pasal seorang sahabat Nabi bernama Sayyidina Ali. Sayyidina Ali hantar satu surat kepada Malik bin Ashtar. Baru ni dia sebut dalam dia punya speech tu tuan-tuan, malam ustaz tema pada malam New Year tu dia sebut tentang surat Sayyidina Ali kepada Malik bin Ashtar. Surat tu tuan-tuan dihantar kepada Malik bin Ashtar, gubernur bagi kerajaan, bagi gubernur di Mesir. Rupanya PBB pernah ambil surat tu, kandungan surat tu, dan dibuat satu kajian khas. Sebab Sayyidina Ali memberikan dia punya wasiat dalam 10 wasiat kepada Malik bin Ashtar itu ketika mana pergolakan politik yang sangat pincang di zaman tersebut. Dia bagi benda tu kena dengan kebijaksanaan Sayyidina Ali. Dia bijak, orang bijak. Sayyidina Ali ni orang bijak, pemuda yang bijak, melahirkan 2 orang anak kepada Sayyidatina Fatimah yang bijak sana. Cucu Nabi tuan-tuan mai daripada sulbi Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Hebat Sayyidina Ali tuan-tuan. Dia bagi ucapan dia dengan kebijaksanaan dia bagi satu surat supaya pemerintahan yang berada di Mesir di bawah Malik bin Ashtar yang baru dilantik. Malik bin Ashtar ni adalah sahabat Nabi, sahabat Sayyidina Ali yang paling setia sekali, orang paling kanan sekali, yang tak lari. Ramai orang lari daripada Sayyidina Ali, tapi Malik bin Ashtar orang paling setia sekali, tak lari tuan-tuan. Jadi apa pun tak lari. Walaupun orang serang Sayyidina Ali, tak lari Malik bin Ashtar. Orang tak mau duduk dengan Sayyidina Ali, Malik bin Ashtar tak lari, aku duduk dengan kamu. Tuan-tuan, surat dihantar kepada dia, PBB ambil, buat rujukan dalam politik dunia tuan-tuan. Nak tengok bijak tak bijak manusia itu. Sampaikan satu dunia hari ini mengakui kebijaksanaan para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Baik tuan-tuan, Sayyidina Ali kata apa? Ketika mana orang puji dia, Sayyidina Ali, kamu ni bijak sungguh, kamu ni bagus sungguh, kamu ni Allahu Akbar, mulianya akhlak kamu Sayyidina Ali. Tapi apa Sayyidina Ali kata? Allahumma ghfirli ma la ya'lamuna wa la tu'akhidni bima yaqulun waj'alni khairan mimma yadhunnun. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa aku ya Allah, yang mereka tak tahu pun tentang dosa-dosa aku. Ampunkan dosa aku. Mereka puji aku, mereka tak tahu dosa aku banyak mana. Ya Allah, ampunkan dosa aku ya Allah. Janganlah engkau ambil salah terhadapku. La wala tu'akhidni mimma yaqulun. Jangan kau ambil salah terhadap aku dengan sebab apa yang mereka kata. Jangan. Ya Allah, tolong ya Allah, jangan ambil apa yang mereka kata tentang salah yang berkaitan dengan aku. Jangan. Dan jadikanlah diri aku waj'alni khairan mimma yadhunnun, dan jadikan aku
lebih baik daripada apa yang mereka sangka. Mereka sangka aku baik, jadikan aku lebih baik lagi daripada apa yang mereka sangka. Allahu Akbar. Ini orang bijak, ini orang cerdik. Dia mohon kepada Allah pun dengan sesuatu yang hebat, tuan-tuan. Moga-moga Allah rahmati kepada para sahabat ini, tuan-tuan. Allah rahmati mereka, tuan-tuan, dengan kebijaksanaan, dengan kecerdikan kurnia Allah ke atas mereka. Fasal yang ketiga, insya-Allah. Fasal yang ketiga. Fasal yang ketiga, marah. Fasal yang ketiga, marah. Kita baca sikit je tentang marah ni sebelum kita nak semayang. Fasal yang ketiga, marah. Wa'alam, ketahuilah bahawa marah itu sifat kecelaan yang sangat banyak kebinasaannya. Marah itu sifat cela yang sangat banyak kebinasaannya. Kan? Orang yang cepat melenting, cepat marah ni bahaya. Ada seorang bangun ni, tuan, saya ada sakit belakang. Sakit belakang saya gastrik, asal pun nak masuk ni, saya keluar pun saya telan ubat gigi tu. Gastrik, sakit belakang. Dia sakit belakang, tuan, dia panggil orang main tengok banyak duduk ni lah, pergi urut belakang. Dia tak urut belakang, dia ambil tapak kaki saya, dia urut. Dia urut tapak kaki. Dia urut tapak kaki, tuan-tuan. Dia orang belajar lah. Dia belajar memang bidang dia. Dia tekan kat tempat ni, tuan-tuan, sakit tak sakit. Dia tekan kuat tak sakit. Kadang-kadang ni sakit, sakit. Dan tekan yang di sini adalah apa? Kita punya organ apa? Kalau sakit kat sini bermakna sini ada masalah. Oh, dia pandai, tuan. Tapi sungguh bila dia memang kenal semua kena betul. Dia cakap tu memang benar yang sama dengan kita duduk check kat doktor, sama doktor punya dia no. Pandai dia. Walaupun kita tak abang kan dia. Saya abang itu lah. Dia kata, oh okey. Tuan, sampai satu masa dia kata apa kat saya? Dia kata, Ustaz, jangan mudah marah. Dia nasihat kita. Ustaz, jangan mudah marah. Dia orang Indonesia kahwin dengan orang Malaysia. Ustaz, jangan marah, Ustaz. Sebab marah sifat yang tak baik. Itu Allah Ta'ala bagi jadi kita ni jangan marah. Sebab tu Allah kata dan Nabi suruh khabar tentang orang yang boleh mengawal marah. Dia membaca hadis, tuan, laita syadidu bi sur'ah wa innama syadidu alladhi yamliku nafsuhu 'ala al-ghadab. Itu masya-Allah kawan ni. Dia memang orang Indonesia ni, tuan. Orang pesantren. Orang pondok ni. Di ujung lidah ni dengan hadisnya, dengan Al-Quran. Kata alhamdulillah dapat orang ni. Jadi kita apa? Dia kata laisa syadidu bi sur'ah. Bukanlah orang yang cerdik, bukanlah orang yang kuat itu dikira orang yang boleh membanting orang lain bagi jatuh, bukan. Wa innamas syadid, dan sesungguhnya dikatakan orang yang kuat ini siapa? Orang yang mampu untuk mengawal dirinya ketika mana marah. Dia kata, Ustaz, marah ni seumpama macam kita punya buah pinggang ni. Dia kata buah pinggang ni macam orang ambil hammer, orang katok pam pam pam. Ini hakikat. Dia kata orang marah ni, organ dalam dia memang sangat-sangat struggle. Macam orang tumbuk buah pinggang ni, orang marah cepat akan rosak buah pinggang ni. Kita apa kena mengena? Apa kena mengena dia kata? Memang Ustaz, tak percaya tanyalah. Tanyalah pada pakar. Waktu marah ni apa jadi kat buah pinggang kita? Buah pinggang kita akan cepat sangat. Sebab apa dia kata? Buah pinggang ni tempat aliran darah. Dia satu sistolik, satu diastolik. Satu naik, satu turun. Dia memang aliran darah, dia bersabit dengan aliran darah, tuan-tuan. Maka tuan-tuan, dia kata, kawan ni kata, jangan marah, Ustaz. Sebab banyak pesakit yang main kat saya, dia marah. Kebanyakannya memang jenis baran ni, lama kelamaan memang buah pinggang dia walaupun tak dialisis, dia akan ada masalah pada buah pinggang. Bukan sebab kata marah jadi buah pinggang, tak. Jangan dia tengok orang sakit buah pinggang kata dia ni cepat marah. Tapi nak abang kata apa, tuan-tuan, antara sebab yang boleh buah pinggang ni bekerja keras, buah pinggang ni bekerja keras, antaranya ialah marah. Sebab tu bila orang marah sangat-sangat, dia pegang tak mana? Jantung. Antara organ yang teraniaya, jantung. Dia marah lebih-lebih pegang jantung. Dia sama Hindustan dengan orang Melayu pun sama kan. Marah-marah dia pegang jantung. Pi. Nampak
Melayu kan, nak mematikan watak tu mati. Jadinya nak menunjukkan kepada kita tuan-tuan bahawa sifat marah yang Nabi suruh pertahan, Nabi suruh jaga-jaga ni sebab apa? Sebab dia ada sebabnya. Bukan takat hanya mempengaruhi kepada jiwa, tapi pada fizikal kita pun akan bermasalah. InsyaAllah tuan-tuan, moga-moga Allah rahmati kita, Allah beri kepada kita kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Terima kasih tuan-tuan yang hadir pada malam ini. Saya buka mukadimah ni dulu. InsyaAllah pada bulan depan sambung dengan kita punya fasal ketiga tentang sifat marah ini. InsyaAllah tuan-tuan, terima kasih banyak-banyak. Terima kasih kepada yang hadir di alam maya dan juga di alam nyata. Di alam maya ni pun ada, di alam nyata pun ada. Terima kasih banyak-banyak tuan-tuan. Alhamdulillah, saya tahu ni memang saya akan buat dulu ni. Nazih ada, Nazih akan buat dan sunting. Tuan-tuan boleh lawat juga TikTok Nazih. Nazih apa tu? Apa ni? Majlimu Wise Production. Yang mana duduk dekat alam maya ni, nak tengok short-short kuliah, boleh tengok dalam Wise Production. Buka Wise Production dalam TikTok tuan-tuan. Ini semua pakai TikTok lah. Nak memeriahkan TikTok daripada orang-orang yang merapu dalam TikTok ni, kita gantikan dengan benda-benda baik. InsyaAllah tuan-tuan. Baik, insyaAllah. Wallahu a'lam. Tak pedih orang ni, berarti kaji. Wallahu a'lam tuan-tuan. InsyaAllah kita sama-sama kita manfaatkan dunia ni tuan-tuan, supaya mendapat habuan di akhirat. Yang baik daripada Allah, yang buruk daripada saya. Terima kasih semua. Wallahu a'lam. Besok hari apa? Selasa besok Bukit Gedong. Kita punya kuliah itu Bukit Gedong, Tafsir Munir. InsyaAllah esok main ayat juzuk 30 belakang lah. InsyaAllah esok kita tengok pula pada hari esok dengan tafsir pula. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma nawirna bi nuri ilmik fa'amna nisyan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.